وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-22. Wa an Abi Nujayd bidhammin nun wa fathil jim Imran ibn Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Nujayd iaitu Imran bin Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang perempuan dari Juhainah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dia dalam keadaan mengandung hasil dari perzinaan, mana mengandung kerana zina. Lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya telah merempuh hudud Allah, laksanakanlah hukuman ke atas saya. Lalu Nabi memanggil wali perempuan itu. Lalu Nabi SAW memanggil wali perempuan itu. Lalu Nabi berkata kepada wali perempuan itu, ahsin ilaiha, buat baiklah kepada perempuan ini. Dan maka apabila ia telah melahirkan anak, bawalah dia bertemu saya. Lalu selepas perempuan itu melahirkan anak, maka walinya telah melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman kepada perempuan itu. Lalu diperkemaskan pakaiannya. Kemudian Nabi memerintahkan supaya dijatuhkan hukuman. Lalu perempuan itu direjam. Kemudian Nabi SAW menyembahyangkan jenazah perempuan itu. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepada Nabi, tusalli alaiha ya Rasulullah, apakah bagi tuan, apakah Rasulullah menyembahyangkan jenazahnya sedangkan dia telah berzina? Lalu jawab Nabi, demi sesungguhnya perempuan ini telah bertaubat dengan satu taubat yang sangat bernilai. Kiranya dibahagikan taubat perempuan ini di antara 70 orang penduduk Madinah, pasti dapat menampung mereka. Taubat itu mampu menampung mereka. Betapa besarnya nilai taubat perempuan itu. Apakah engkau, wahai Umar, mendapati ada lagi yang lebih mulia daripada seseorang sanggup menyerahkan diri dia kerana Allah Azza wa Jalla? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Nujayd, nama dia Imran bin Husain al-Khuza'i. Oleh kerana Imran dan Husain adalah kedua-dua sahabat,
maka disebut di sini radhiyallahu anhuma. Jadi Imran bin Husain ini kita nak tengok terjemah perawi, biodata perawi secara ringkas. Kerana dalam hadis yang kedua-dua ni pertama kali kita bertemu dengan perawi, iaitu sahabat yang bernama Imran bin Husain. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Siapa dia Imran bin Husain? Ini sahabat besar Nabi SAW. Jadi Abi Nujad itu kunyah dia, sebab anak dia ada nama Nujaid. Jadi Abi Nujaid tu dia panggil kunyah kepada Imran bin Husain. Kenapa halah kunyah ni saya sudah ulang acap kali dah, makna kunyah apa, makna laqab. Jadi Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i, dia dari kabilah Khuza'i al-Ka'bi. Kunyah dia Abu Nujaid. Jadi Nujaid itu nama anak dia lah. Jadi Imran bin Husain ini telah memeluk Islam pada hari pertempuran Khaybar. Jadi dia ni mengikut riwayat, Imran bin Husain ini dia masuk Islam sama sekali dengan Abu Hurairah. Imran bin Husain ini dia masuk Islam sama sehari, hari sama pada hari Khaybar, pada peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi dia duduk di negeri dia lah. Dan dia ni selalu berperang. Kalau ada peperangan dia akan pergi berperang bersama Rasulullah SAW dalam banyak peperangan. Dan dia salah seorang yang terlibat ketika berlaku Fathi Makkah itu. Dia ni salah seorang yang terlibat. Dia ada bersama Rasulullah. Dan dia inilah yang membawa bendera kabilah Khuza'ah. Dalam peperangan dia akan bawa bendera Khuza'ah. Orang bawa bendera ni dia duduk depan. Bukan kata duduk belakang, tidak. Orang bawa bendera ni dia duduk depan. Mati orang bawa bendera ni. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi kan, setengah sahabat bawa bendera. Sebab bendera ni dia kena duduk depan, sebab orang nak tengok. Dia menaikkan semangat, sebagai motivasi, sebagai untuk psikologi lah. Sebab kita pergi Mekah, orang tengok ada bendera Malaysia akan segar. Tu lah. Tengok bendera Malaysia tu segar. Kalau dia bersatu Malaysia tu berkali itu jadi bendera ni dia penting. Sama-sama pun bendera ni dia penting. Tak ada tu masalah. Boleh tak nak tidur, tak ada tu. Gitu. Jadi hok bawa bendera ni biasa duduk depan. Ada sahabat Nabi siapa bila bawa bendera perang, panji tu kena tutup tangan, pegang alik kiri. Kena tutup tangan tu pakai dakak guna lengan. Sehingga mati jatuh orang lain pula ambil. Sebab dia tu dia maruah tentera tu. Dia kira maruah tentera. Jadi dia ni maknanya bila disebut dia ni yang membawa bendera kabilah Khuza'ah, maknanya dia ni orang penting dalam peperangan. Orang berada di saf hadapan dalam peperangan. Imran bin Husain ini tersenarai sebagai salah seorang tokoh fiqh, ahli fiqh di kalangan sahabat, dan antara ilmuwan di kalangan sahabat. Ni Imran bin Husain. Imam Zahabi menyebutkan tentang Imran bin Husain. Dia kata al-qudwatul imam. Dia ni merupakan ikut. Dia menjadi ikut tel. Bahasa lain dia panggil idola lah. Dia tu menjadi ikut tel masyarakat. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar hatta dia pergi ke Basrah dengan tujuan untuk mengajar ilmu fiqh kepada masyarakat di Basrah. Imran bin Husain, oleh kerana dia ni pakar dari bidang fiqh, Sayyidina Umar hantar sebagai wakil mubalik negara Madinah pada waktu itu pergi ke Basrah untuk mengajar masyarakat di sana. Di Basrah dia telah menyebarkan ilmu yang begitu banyak. Dia telah mencurahkan ilmu yang begitu banyak kepada masyarakat Basrah itu, dan jasa dia dalam bab ilmu, khusus ilmu fiqh ni sangat besar di bumi Basrah itu. Bahkan wa takharraja ala yadayhi ba'd kibar tabi'in, sehingga hasil daripada dia mengajar di Basrah itu telah melahirkan tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'i yang alim dalam bidang fiqh. Misalnya tengok anak murid siapa dia, Hasan Basri, anak murid dia.
Anak murid dia tu Hasan Basri, Muhammad bin Sirin. Yang mana Muhammad bin Sirin pernah kata kepada dia, sebut tentang dia. Dia kata, afdalu man nazal al-Basrah min as-sahabah Imran bin Husain. Orang yang paling mulia lah yang pergi ke Basrah dan tinggal di Basrah dari kalangan sahabat Nabi adalah Imran bin Husain. Kata siapa dia? Muhammad ibn Sirin kata. Jadi Hasan Basri tokoh tabi'in ni. Hasan Basri pernah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, mana tidak ada penunggang yang menaiki kenderaan yang datang ke Basrah ini yang lebih baik daripada yang bernama Imran bin Husain. Kata Hasan Basri. Mana tokoh besar di kalangan tabi'i memberi takris penghargaan kepada Imran bin Husain. Ini kedudukan dia. Bagaimana dari segi personality dia? Bagaimana dari segi personality Imran bin Husain ini? Kana wara'an taqiyan khashi'an zahidan. Dia ni tersenara sebagai salah seorang sahabat yang wara', sangat tinggi nilai takwanya, sangat tinggi dari sudut kekhusyukan hatinya, dan seorang yang zahid cara hidupnya. Dia ni sebab dia menganggap tak apalah kita sebutlah dia ada buat sini ni satu kenyataan dia yang disebut oleh Imam Ahmad Hakim. Dia kata dia kata saya ni setelah saya bai'ah kepada Rasulullah, bila saya masuk Islam dan saya bai'ah pada Rasulullah untuk bersama Rasulullah hidup dan mati bersama Islam ini, saya tak pernah sentuh selepas daripada itu kemaluan saya dengan tangan kanan. Dia sebut, mana kalau saya nak sentuh kemaluan saya dengan nak basuh ke nak cukur ke misalnya, di sekitar kemaluan itu saya guna tangan kiri. Itu ini ayatnya dia jaga sangat. Sebab dalam hadis mana Nabi kita nak buang air ke apa kita guna tangan kiri kan. Bukan tak boleh guna tangan kanan, tidak kata haram tapi dia jaga. Siapa benda kecil-kecil pun dia boleh jaga. Benda besar ni ramai orang boleh jaga. Nak jaga benda halus-halus, benda kecil ni payah. Dia kena orang besar baru boleh jaga benda-benda kecil ni. Orang berjiwa besar baru boleh jaga benda halus-halus ni. Benda-benda besar tak curi, tak gapo tu orang ramai orang boleh buat. Tapi nak jaga benda-benda kecil-kecil ni, dia perlu seorang yang berjiwa besar lah. Dia sampai begitu sekali. Dan dia pernah diberi jawatan menjadi qadi di Basrah, tapi tak lama lepas tu dia berhenti. Bukan dikecat tapi dia berhenti. Sebab apa dia berhenti? Dia kata saya bimbang. Saya berhenti ni kerana bimbang, kerana takut tersalah buat keputusan, menghukum orang yang tidak bersalah, melepaskan orang yang bersalah. Itu saya bimbang. Dia bimbang. Mungkin dia waru. Akhir sekali dia kata bagi pada orang lain lah. Padahalnya dia jelas dari segi fiqh di mahkamah ni, kalau kita hukum orang tu, dia hukum mahkamah ni berdasar pada bukti yang nyata. Dia tak boleh kira perasaan. Walaupun kita rasa dia tu betul tapi bukti tidak menyebelahi dia, kita jatuh ke hukuman, kita tak berdosa hakim tu. Hakim tak akan berdosa. Itu jelas dari segi fiqhnya. Kerana mahkamah ni dia kira berdasarkan pada maklumat. Maklumat yang ada, bukti yang ada. Sebab tu kalau masuk mahkamah, kalau bab set bab apa kan dia kena sebut terang. Tak ada malu-malu dah. Dan lawyer pun dia akan tanya dengan bahasa yang terang, yang tidak ada keraguan kalimah-kalimah yang dituturkan itu. Tapi oleh kerana dia ni seorang yang sangat kuat menjaga nilai-nilai seni-seni agama ini, maka dia takut. Bahkan dia kata wudittu anni ramadun tadharuni riyah. Dia orang sastra juga, bahasa dia pula gitu. Wudittu anni ramadun tadharuni riyah. Dia kata ingin benar aku, sekiranya aku ini hanya menjadi debu-debu pasir yang ditiup angin. Apa tu? Tidak mukallaf, tidak dibebani dengan dosa dan pahala. Alangkah baiknya. Ini orang yang takut dia. Dia ni seorang yang mujabud du'a, saburan ala ma asabahu wa alamma bih. Dia ni seorang yang mustajab doa dia lah, doa dia diterima. Seorang yang sangat penyabar. Dia boleh kawal diri dia.
dengan apa-apa kesusahan yang dihadapi, dan dia boleh menahan kesakitan. Tanda menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ni pernah kena sakit, dia ni Allah uji dia. Allah uji dia, berat dia kena. Dia pernah kena sakit beberapa tahun lah. Sakit pula sakit yang berkait dengan perut. Sakit dalam perut. Dia ni kesal daripada sakit tu menyebabkan dia terlantar, tak boleh kerja berat lah. Lebih banyak tidur di atas tilam, sehingga dia sebut walazamal firasha 30 sanah, sehingga dia banyak berada di atas katil selama 30 tahun. 30 sanah, 30 tahun. Dalam keadaan dia sakit 30 tahun terlantar di atas katil itu, dia kata dalam keadaan penuh kesabaran, penuh mengharapkan pahala dan redha daripada Allah. Dia kata ke dia kata, sesungguhnya saya suka, saya redha, saya boleh terima ni keadaan saya begini. Jikalau dengan begini Allah sayang pada saya, kalau dengan sebab saya sakit ni Allah cinta dan kasih pada, tak apa, saya boleh terima. Mana dia mengharapkan balasan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah seorang orang yang dididik secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara sahabat yang tidak tersenara sebagai orang yang tidak murtad. Ini dikatakan orang murtad lah di bawah Syiah ni. Ni Imran bin Husain. Dalam Sahih Muslim ada sebut tentang kelebihan dia. Ketakwaan dia tu tingginya, ketakwaan dia sehingga malaikat memberi salam kepada dia. Dalam Sahih Muslim ada disebut, sehingga malaikat memberi salam kepada dia. Tapi bila dia melakukan iktawa, yakni dia merawat sakit dia dengan menggunakan haba, maka malaikat lari, tak pergi, tidak wishala lagi kepada dia. Kemudian dia tinggal merawat dengan menggunakan kain, maka malaikat pun kembali beri salam kepada dia. Kain ni satu bentuk perubatan di zaman Arab Jahiliyah, dan Nabi tak suka ni. Kalau kita tengok dalam Australia Arab, dia ada sejenis penyakit, dia penyakit butir-butir di kaki. Biasa dia kena di tapak kaki ataupun di mana-mana lah, asalnya tapak kaki lah. Kalau ada kena jenis, biasa dia butir-butir macam sakit lah tu, dia macam ada tunah tu. Jadi dia panah besi macam striker tu, dia letak, dia setelah panah letak, pop, dia agak gitu. Dia agak gitu. Dia panggil iktawa. Yang ni buat rawatan dengan menggunakan besi yang panah. Jadi bila pop gitu, dia heret tubik dia punya nanah-nanah tu, darah. Cara dia nak buat tu. Jadi waktu tu kira-kiranya tidak berapa, itulah sebab dia rawat guna macam api gitu, dia tidak sesuai. Dia nampak sifat macam neraka gitu. Kalau ada pilihan lain lah, kalau ada pilihan lain. Dalam hadis Nabi pada sebut tentang iktawa itu tidak disukai. Tapi oleh kerana sakit tu, dia panggil rawat guna cara kain. Dia panggil. Tak apalah tu. Dia ni, Imran bin Husain ni salah seorang sahabat yang mengambil sikap berkecuali semasa berlaku fitnah peperangan di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Misalnya peperangan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Lepas tu peperangan di kalangan Abdullah ibn Zubair dan sebagainya lah. Apa yang berlaku fitnah di zaman sahabat, dia mengambil sikap berkecuali. Dia tidak mahu berpihak pada mana-mana pihak. Ini dia ni. Kena ingat ada fakta sejarah mengikut kajian ulama, sebenarnya di kalangan sahabat yang berkecuali ini adalah minoriti. Sebab di kalangan sahabat ni berlaku beberapa peperangan. Misalnya peperangan Siffin, peperangan Jamal, fitnah Abdullah ibn Zubair misalnya. Mana sahabat khususnya, kalau kita tengok secara khusus, peperangan Jamal antara Aisyah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Mana sahabat yang mengambil sikap berkecuali ni mengikut kajian ulama adalah minoriti. Majoriti sahabat dia berpihak secara ijtihad. Itu disebut oleh ulama. Bukanlah kata golongan yang tidak berpihak ini dia majoriti, tidak. Dia minoriti. Sikit, jumlah yang sedikit.
Okey, baik. Dia wafat di Basrah. Maknanya dia pergi mengajar di Basrah tu sampai ke akhir hayat dia. Dia mati, wafat pada tahun 52 Hijrah, Imran bin Husain. Baiklah, kita nak tengok sikit hadis ni. Jadi hadis ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Jadi yang pertama ni kita nampak melalui hadis ini bahawa betapa besarnya rahmat Allah terhadap hamba-Nya dan betapa perlunya manusia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jelas kita tengoklah dalam hadis ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana hadis ni Imam Nawawi susun. Ni hadis antara hadis akhirlah di bawah tajuk bab taubat ni. Jadi hadis ni hadis yang berkait dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat perempuan ini. Dan taubat dia ni mengikut ulama, taubat dia ni perempuan ini orang panggil imra'ah ghamidiyah. Imra'atun min Juhainah ini biasa lebih terkenal dengan imra'atun ghamidiyah. Kalau lelaki ada hak kena juga rejam, nama Ma'is bin Malik. Itu hak lelaki. Semua tu kena rejam lelaki. Jadi bila dia mati kena rejam, Nabi sembahyang, Nabi semaya jenazah. Maknanya tanda diterima taubat dia. Sebab Nabi dia tak akan semaya kalau dia tahu maklumat daripada Allah SWT bahawa orang ni mazmumah, misalnya orang bunuh diri, Nabi tak semaya. Kalau ada sahabat pergi bunuh diri, Nabi tak semaya. Secara Ma'is tu kau mengikut setengah-setengah ulama lah, sebab tu khilaf. Ma'is ni Nabi tak semaya, Nabi suruh sahabat semaya. Sebab Ma'is ini bin Malik ini dia mati kena rejam juga, tapi Nabi tak semaya. Kerana ada beberapa perkara yang Nabi rasa nampak tidak mahmud dah, tidak mahmud. Misalnya bila dia kena rejam, dia mula-mula dia ngaku, dia kata dia zina gitu. Tapi dia tidak sebut seperti Imra'ah Ghamidiyah ini, perempuan daripada Juhainah ini. Sebab Juhainah tu kan, saya berzina, laksana ke hukum. Masa desak Nabi supaya laksana ke hukum pada dia, nak bersihkan diri dia. Ma'is tidak sebut begitu. Dan Ma'is ni bila dia kena pukul, kena lontar dengan batu, dia lari jauh, dikejar oleh sahabat, kemudian dia pegang, direjam sampai mati. Jadi keadaan itu nampak macam tidak tetap tu kedudukan. Jadi Nabi tidak semaya, tapi Nabi suruh sahabat dia semaya. Sebab Nabi ni dia semaya jenazah kira-kiranya hak mahmudah. Bahkan sunnah Nabi, menjadi kebiasaan Nabi, kalau orang itu nampak tidak mahmudah, tidak mahmud, tidak terpuji, nampak ada kurang, dia tak semaya. Misalnya orang bunuh diri, Nabi tak semaya. Nabi tak semaya, tapi Nabi suruh sahabat dia semaya. Jadi seulama kata hak tu untuk Nabi ya, kita tak lewat gitu. Hak tu untuk Nabi, jangan kita buka dia ni tak apa boleh, aku tak semaya, suruh orang lain. Kita nak buat seperti Nabi. Siapa kita nak buat lagu tu, kita tahu mana dia mahmud ataupun tidak mahmud dia. Dia terpuji ataupun tidak terpuji, mana kita tahu Nabi dia dapat wahyu. Hak tu kita tak boleh buat tu. Jangan terbaik mana-mana tu. Baiklah. Jadi di sini kita nampak, okey, kalau kita tengok kenapa besar sangat ni perempuan ini. Sehingga Sayyidina Umar berkata, dia ni telah berzina, kenapa Rasulullah semaya? Rasulullah kata taubat dia bukan luar biasa. Kerana taubat dia taubat ni banyak macam. Seorang itu kalau dia, misalnya kita kata, kalau dia mencuri, dia taubat, ataupun dia mengumpat, dia bertaubat. Itu bertaubat bersifat kalamiah, bersifat kata-kata. Saya bertaubat, saya sesat gini. Dan dia pun ikhlas, dia pun mengelak diri daripada punca kejahatan yang dia buat. Gitu. Lepas tu dia hidup seperti manusia biasa. Taubat tu pun tinggi dah. Misalnya kalau ada seseorang sanggup sebut di mikrofon, saya telah fitnah orang itu secara terbuka, jadi saya nak tarik balik kenyataan saya telah fitnah, saya nak minta maaf, dia sebenarnya tidak gitu. Itu tinggi tu. Sebab dia boleh sebut di mikrofon, boleh sebut di TV3 misalnya, dia fitnah orang. Itu besar. Tetapi kok mana pun selepas tu dia hidup bersama orang, hidup bersama masyarakat. Hak ni perempuan ni sahabiah. Dia tahu dengan sebab dia bertaubat, dia serah diri ni, memang dia yakin Allah terima. Tetapi kesan dia akan menempuh hukuman rejam sampai mati. Tapi dia sanggup. Ni Nabi kata besar taubat dia ni. Mana nilai taubat dia ni? Nabi kata kalau
Dengan satu taubat yang dia buat ni, kalau nak dikongsi oleh 70 orang masyarakat Madinah, masih boleh menampung. Besar tak besar ni perempuan ni. Dia pun sedar dengan sebab dia mengaku. Makna bila dia mengaku kepada Nabi, itu jadi ki mahkamah. Jadi ki mahkamah. Bila ki mahkamah, dia tak boleh lah. Bila sudah kita kata sudah ada file report dah, tu jadi ki mahkamah, tak boleh dah. Dan dia akan berdepan dengan hukum peruntuk ke zina muhsan ni, ke hukum rejam sampai mati. Perempuan ni tahu, tapi kenapa dia sanggup? Kerana nilai iman dia tu tinggi. Ini kelebihan dia. Sebab tu saya ingin tegaskan, inilah contoh keadilan sahabat. Jadi buat Syiah tak faham, tengok sahabat adil ke dia berzina. Dalam kitab-kitab Syiah disebut, tengok sahabat tu, kita kata sahabat jahat, tengok zina sahabat mengandung. Hak jahat cara jahat, hak tino cara tino. Lepas tu sahabatnya ada, dia tengok kepada seorang perempuan comel, dia naik nafsu sampai dia pergi sentuh buah dada perempuan. Ada sahabat buat gitu dalam hadis yang sahih. Tapi bila klik tu jadi pening. Bunyi aku takut tu neraka adalah, sampai dia kata halak tu binasa adalah saya, neraka adalah saya. Sampai dia pergi royak pada Rasulullah. Disebut pada Rasulullah, binasa adalah saya. Nabi kata, apa dia? Cuba sebut molek. Apa benda? Apa masalah kamu ni? Dia kata, saya telah sentuh buah dada perempuan. Nabi kata, mari. Dia itu bukan kerjaan dia, sekali tu ya dia buatnya. Maka Nabi ajak dia ambil semaya. Lepas tu Nabi suruh semaya 2 rakaat. Betul tak? Bila? Sebab benda tu tak sengaja. Kadang-kadang boleh berlaku lagu tu. Itu mana adil sahabat. Itulah adil sahabat. Adil sahabat ni kita mesti faham. Adil sahabat ni bukan bermakna sahabat itu tidak melakukan kesalahan. Adil sahabat ni bukan bermakna sahabat itu tidak buat salah. Maksud adil sahabat tu mana dia bertindak mengikut agama. Bila dia buat salah, dia sanggup suruh diri dia untuk dibersihkan atas nama agama. Seperti Imra'ah Ghamidiyah ini, dia sanggup suruh diri dia untuk dilaksanakan hukum rejam sampai mati. Lebih baik mati dalam keadaan bersih dosa daripada hidup dalam keadaan bergelumang dengan dosa. Tu maksud dia. Ini cuba hadirat renung nak mikir, renung sejenak lah fikir. Kalau kita lah sanggup kau suruh diri sehingga dijatuhkan hukum kalau manusia biasa dia akan lari jauh nak pergi, tak kelik-kelik kaki. Tapi dia ni tidak begitu. Ini sahabat. Ini orang kata keadilan sahabat itu. Selain daripada itu, beberapa perkara yang lain yang kita boleh lihat juga di sini, betapa Nabi SAW nak mengajar kita satu prinsip ataupun sikap akhlak. Misalnya perempuan ini, sebagai kita tengok, bila dia mengadu pada Nabi, maka Nabi panggil wali dia. Nabi kata ahsin ilaiha. Nabi kata kena buat baik. Pensyarah hadis kata, kenapa Nabi sebut begitu? Perempuan ni berzina, sehingga nampak jelas kesan mengandung. Nabi panggil wali dia, ahsin ilaiha, kamu kena berlaku ihsan kepada dia. Sebab perempuan ni dikembalikan kepada keluarga dia, supaya dijaga dengan sebaik mungkin sehingga dia melahirkan anak. Bila melahirkan anak, kamu serahkan perempuan itu kepada kerajaan pada waktu itu, supaya agar dapat dilaksanakan hukum rejam itu. Hal ni kenapa Nabi kata ahsin ilaiha? Setengah-setengah pensyarah dia kata, kerana pertama sekali Nabi bimbang takut masyarakat, khususnya keluarga dia, ataupun orang-orang jahiliah di kalangan keluarga dia tu, ataupun keluarga dia sendiri, takut dia bila dia tengok anak dia, keluarga dia, tengok dia ni sudah melakukan zina, mana dia ni kotor, mengandung anak di luar nikah ni, dibimbangi takut dia ni dipulau, dia ni disakiti, dia ni dihina. Nabi bimbang sebab perempuan mengandung ni dia bahaya kalau dia dihina, diletakkan dalam situasi yang tertekan sepanjang masa. Perempuan mengandung ni bahaya. Maknanya di sini Nabi telah memberikan satu nilai yang besar pada perempuan itu. Sebab apa? Sebab dia sanggup bertaubat. Ini ayat kelebihan taubat. Walaupun dia berzina, kira-kira sampai hukum rejam mati,
Tapi Nabi suruh baik perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan ni sebenarnya dia baik, cuma dia tersalah sebagai manusia. Dan kesalahan dia tu besar, dan dia sanggup menghadapi secara berdepan dengan kesalahan itu. Ini ayatnya taubat hak peringkat tinggi. Cuba perhati hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Alah akhir ni dia letak ni, mana taubat ni di banyak peringkat, ni taubat yang paling tinggi. Banyak lagi taubat-taubat lain, tak semaya taubat dengan Allah Subhanahu Taala, itu tinggi juga. Tapi ini menyebabkan kena hukum mati ni, ini tinggi. Boleh sampai peringkat tu. Selain daripada itu, kita boleh lihat juga beberapa perkara dari segi pengajaran lah. Sebab dalam kitab ni dia ada buat agak khusus sikit. Dia kata pertamanya, daripada hadis ni kita boleh tengok beberapa perkara dari segi pengajaran yang kita boleh petik daripada hadis. Yang pertama, pelaksanaan hudud. Jadi hudud ni memang dilaksana secara praktikal di zaman Nabi. Beberapa kes berlaku. Misalnya ni kes Imra'ah Habibnya, kes Ma'is bin Malik, semua hukum dia. Tujuan apa? Hudud tu saya nak sebut sikit ya. Sini dia bahas banyak. Saya nak sebut satu poin yang dia merangkumi. Seperti yang kita maklum lah, cuma dia tekan sini molek cara dia. Dia kata sebenarnya hudud dan ta'zir ini sebagainya mawani' qabla al-fi'li wa zawajid ba'da al-fi'l. Ringkas bahasa dia. Tujuan hudud ini walaupun sampai mereka mati, sampai mereka hukum bunuh lah kita kata. Hakikatnya dia hukum bunuh sebab dia telah berkahwin. Zina muhsan dia panggil. Sebenarnya hudud dan ta'zir ini dia bersifat sebagai cegahan sebelum membuat, sebagai sekatan sebelum membuat, dan unsur menakutkan supaya jangan buat lagi selepas ini. Dia ada unsur gitu. Kerana tahu tentang syariat, tahu bahawa perbuatan-perbuatan tertentu bila dilakukan maka terdedah kepada hukum-hukum tertentu sampai ke mereka hukum bunuh. Tahu perkara itu, dia boleh menyebabkan seseorang itu tidak akan melakukan perbuatan. Dan bila seorang telah terjerumus melakukan perbuatan itu, maka dia tidak akan melakukan lagi perbuatan itu. Dia akan jadi serik, apa kata, dia akan jadi perik, dia akan jadi bertaubat sehingga tidak akan buat lagi sebab hukumnya itu. Kita kena ingat, ni akidah ni. Kita kena yakin bahawa hukum agama ni, bila kita ikut hukum Allah, kena yakin dia sebenarnya, misalnya hukum potong tangan, kalau berlaku sekali dia ada barakah dia. Hak tu orang Islam dia kena faham. Sebab tu kalau kita tengok dalam kis-kis di zaman sahabat, ada berlaku potong tangan, tapi dalam beberapa tahun, saya tak ingat dalam pemerintah ada disebut dalam kes 5 tahun berlaku dua kes gitu ya, kes mencuri. Berapa kesan daripada dilaksanakan hukum potong tangan di zaman pemerintah Islam. Dia ada barakah, dia ada kesan dia. Tapi kalau tidak ada barakah, hukum itu tidak daripada Allah tapi hasil daripada pemikiran manusia semata-mata, walaupun hukum itu nampak mati juga hukum gantung berapa kali setahun hukum gantung ni, hukum bunuh, hukum gantung kerana kisah lain membunuh, dadah dan sebagainya. Tapi manusia tak takut, berambak tak boleh. Padahal kalau kena tu dia tahu dah dia berdepan dengan hukum mati, hukum gantung. Dia tidak ada saja unsur menyekat, unsur takut untuk buat tu tak ada. Dia tidak ada barakah. Tapi hukum Islam ada, dia ada nakalan minallah. Hukum Allah saja ada unsur itu, unsur nakalan. Dia ada unsur mencegah. Kita kena yakin itu. Jangan kita melihat tangan kudung, jangan kita melihat mati, kita melihat kesan dia. Tak tu panjang cerita lah, hati-hati tak boleh baca dalam mana-mana buku pun dia hura molek tu sebab hukum hudud ni sebenarnya masalah kerak tangan dan sebagainya susah nak dilaksanakan kerak tangan, bukan senang kalau kita tengok dalam fiqh. Dia lihat dari semua sudut.
Dia sudut ekonomi negara, sudut ekonomi masyarakat, sudut ekonomi pencuri, keperluan dia macam mana, rekod dia sebelum semua dilihat. Terdesak ke tidak dia masa tu, semua dilihat. Kalau sampai puas ataupun sampai dia susah, dia tak ada duit, ataupun dia ni tidak cerdik, minda dia ni tak cerdik lah mana, tidak boleh dilaksanakan. Lepas tu kalau terbukti pun, kalau dimaafkan misalnya, ataupun adalah bahawa, maka dia tidak putus lah juga. Dia penjara lu tengok berubah ke tidak, macam mana, ada pilihan. Jadi banyak perkara tu nak boleh berkerak tangan. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kalau kih pertama tak kerak, ada juga yang kata gitu. Lepas tu kalau kerak tangan pun, maka kajian wajib bui kerja kepada dia, mesti dipantau. Itu dia. Maknanya nak boleh kerak tangan tu, maknanya disiplin tu ketat. Selepas kerak tangan tu lagi ketat, mesti di bawah kawalan kerajaan. Punca apa dia curi, tak ada hijau, kena beri hijau. Jadi banyak perkara lah berkenaan dengan ini. Tapi jadi sebab tu dia benda ni dia perlu diberi pendedahan. Diberi pendedahan. Kalau tidak jadi nampak curi kat tangan, nampak selalu, nampak jadi teruk, tak ada kompromi, tak ada panggil peringkat pertama, peringkat kedua, tak ada. Seolah-olah dia habis tu, takutlah kan. Khususnya orang tidak Islam, dia tengok ngeri, dia kata agama ni. Lepas tu dia tengok pula dengan statistik kita kata kih kecurian berapa, dalam setiap 1 jam berapa kali curi. Dia fikir sodah, dia kata kalaulah berlaku hukum Islam, ramai yang kena kerak tangan. Sebab ada sejarah tu berapa kih berlaku. Lepas tu kalau nak kira kerak tangan, harap benar lah. Dia tengok lagu tu jadi takut. Sebab tu dia sebaik-baiknya kalau mengikut ulama, kita lebih kepada menyediakan prasarana, lebih menyediakan persiapan. Jangan sebut selalu, kadang-kadang dia pun tidak sesuai gitu. Sebenarnya berkenaan dengan hudud ni untuk jaga kemaslahatan lah, seperti yang dimaklumi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kelebihan taubat yang benar-benar, lahir daripada hati yang ikhlas. Kerana mengikut pensyarah hadis, kalau kita perhati dia kenyataan apa. Kalau kita tengok dari segi nas itu, bila Sayyidina Umar tanya dalam bentuk komplain lah, tanya Nabi, bagaimana Rasulullah boleh semaya, dia ni kekad zanat, kan dia telah berzina. Kerana pandangan masyarakat pada waktu itu, khususnya orang Islam lah, zina ni satu benda yang sangat jijik, satu benda yang sangat jijik. Manusia tak boleh terima. Manusia yang bersih minda dia, bersih rohani dia, tak boleh terima. Tiba-tiba Nabi semaya. Maknanya Nabi nak ayat perempuan ni, walaupun dia melakukan benda yang tersangat kotor, tapi oleh kerana taubat itu taubat sadiqah, taubat yang benar, taubatan nasuha, maka dia jadi bersih lebih pada orang lain, sehingga layak untuk Nabi semaya ke atas dia. Itu Nabi nak ayat. Dan inilah taubat tu. Dan kita kena faham lah, sebesar mana, sebanyak mana dosa manusia pun, dia tidak ada cara kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Jadi benda ni khilaf lah pula. Apakah dosa dia itu hilang dengan sebab dilaksanakan hukum, atau dengan sebab taubat? Khilaf pula di kalangan ulama. Ni manusia ni, khususnya perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan dia ada hukum yang khusus. Jenis perbuatan begitu. Misalnya kalau mencuri, bila sabit kih potong tangan, apakah dengan sebab potong tangan tu dia hilang dosa, atau dengan sebab taubat? Misalnya seorang membunuh, dia kena bunuh balas, apakah bila dia bunuh balas maka dia hilang dosa dia? Mana kalau dia tidak bunuh balas, maka dosa dia tak hilang? Kalau mana? Itu khilaf pula di kalangan ulama. Setengah ulama kata kalau dia tak bertaubat, dia tetap kena hukum bunuh, tetapi tak hilang dosa dia, sebab dia tak bertaubat. Tetapi kalau dia bertaubat dan dilaksana, katakanlah dia tidak bertaubat, kemudian dia dilaksanakan hukum, maka dosa dia tak hilang. Hukum tu orang panggil hukum dunia, hukum akhirat dia kena. Dosa dia masih dia bawa untuk ditimbang di mahkamah Allah. Ada ulama kata gitu. Ada setengah kata dah, kalau dia dilaksanakan hukum, maka hilang dosa dia dengan sebab tu, sebab hukum tu untuk membersihkan dia. Khilaf pula ulama tu. Ada setengah ulama sebut
Kalau dia dengan sebab semata-mata dilaksanakan hukum tu, memang hilang dosanya. Okey, baik. Katakanlah seseorang itu melakukan zina dan dia tidak dilaksanakan hukum lah. Boleh jadi kerana negara tidak Islam, ataupun dia berzina, dia tidak report, dia senyap, dia benar. Tapi dia bertaubat. Lagu mana? Hilang ke dosa? Ulama kata hilang tu. Hilang dosa. Ada juga yang kata tak. Sebab itu perbuatan yang ada hukuman yang khusus. Tetapi kalau dalam keadaan tidak ada negara Islam, itu bab lain, dia kena bertaubat. Dia hilang dengan taubat. Itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum mana pun, walau bagaimanapun, semua ulama sebut seseorang itu buat dosa dalam keadaan macam mana pun, selagi kalau dia insaf dan dia bertaubat, insya-Allah Allah akan ampun. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali dosa syirik. Dosa syirik dalam Quran sebut, innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi syai'an. Mana Allah akan ampun semua dosa-dosa lain kecuali dosa syirik. Jelas dalam ayat Quran sebut. Selain daripada itu, perkara yang ketiga lah, yang kita boleh tengok juga. Kalau kita tengok dalam hadis ni, kalau kita perhati dalam hadis ni, bila hendak dilaksanakan fasyuddat 'alaiha thiyabuha, Nabi suruh kemah pakaian. Sebab bila rejal dia takut soyak baju, terbuka kaci dan sebagainya, Nabi suruh kemah ikat. Dan mengikut jumhur ulama, perempuan ni dia diletak dalam keadaan duduk. Ada setengah kata di tanah sekat pinggang, setengah kata duduk. Kalau lelaki ni dia berdiri, tu disebut dalam fiqh. Sebab ma'is tu dalam keadaan berdiri, dan dia lari. Bila sakit tu dia lari, dia kejar oleh sahabat. Akhir sekali dia mati juga, kena rejam. Jumhur ulama kata begitu. Ada juga ulama kata tanah sekat pinggang bila nak direjam, supaya dia tidak dapat lari. Gitu kan. Itu khilaf. Khilaf lah tu. Yang terakhir, perkara yang keempatnya, antara tujuan Nabi buat gini, bab hak ni kita tengok sini ni, berkenaan dengan hukum hudud ni, kerana nak jaga jiwa manusia dan untuk memperakhir hak hidup bagi manusia. Kerana manusia, hak hidup bagi manusia ni nak hidup dengan cara yang bersih daripada ketika bercantum, kita kata benih lelaki dan perempuan. Di situ lagi Islam meletak keberkatan, nak dengan saluran yang halal. Kerana benda tu dia ada kesan, hati-hati lah. Dia ada kesan. Saya pernah baca satu majalah di Lebanon. Di Lebanon lama nak baca. Pernah di Tehran itu ada 50,000 anak zina, disebut dalam majalah tu. Memang tidak terbela. Dia gini ya, hati-hati lah. Kalau kita tengok dalam kampung kita ada 2-3 orang anak zina. Sebab saya pernah pengalaman saya, di kawasan rumah saya tu ada 2 orang anak zina. Bubuh nama, lepas tu bil senyap, tak ada nama pok dia. Nyanyi kesian kepada budak tu. Lagu mana kesan dia? Orang kampung tahu dia anak zina. Apa kesan dia? Dahsyat, memang memalukan. Kesian kita kelih dia. Cukup pada budak tu tak ada dosa sikit. Tak berkait langsung dia dengan zina, tapi pandangan masyarakat. Itulah Nabi suruh ahsin ilaiha. Sebab tu ulama kata ahsin ilaiha tu bukan sekadar untuk perempuan ni saja. Ahsin ilaiha tu anak dia tu, kita kena ihsan kepada anak dia. Dia lahir dalam keadaan ibu dia tersalah, dan ibu dia ni seorang yang sangat baik sehingga sanggup suruh dia. Baik, kalau anak zina biasa pun tak boleh kita buat uduh pada dia. Dia tetap manusia seperti kita, langsung dia tidak bersalah. Cuma Islam tekan berat sangat. Apa kesan bab manusia ni, kata kita tak nak sekat masyarakat, dia akan jadi. Dan dia kalau dia tahu, lebih-lebih kalau perempuan, dia akan malu luar biasa. Dia akan malu. Dan hidup dia tidak terbela. Orang akan pandai serong. Itu kesan dia. Itu kesan dia. Jadi kena ingat. Sebab tu Islam sangat jaga benda-benda gini, sangat jaga. Sebab itulah kalau kita tengok tokoh-tokoh ulama, ahli-ahli tarbiyah sebut, penyair pun ada sebut. Kalau kita tengok dalam kitab, dalam buku-buku antologi syair Arab, dia kata al-ummu madrasatun idza a'dattaha
perempuan ini kalau kamu berikan ilmu secukupnya kepada dia, perempuan itu sendiri dia memang ada potensi. Dia bagaikan sebuah institusi pengajian dah perempuan itu. Sebab dia didik anak kita daripada kecil lagi. Ibu bapa ni, ayah ni dia banyak keluar urusan gitu. Dan ibu ni sebenarnya yang lebih rapat dan lebih banyak masa dengan anak. Kalau ibu tu berpendidikan, dia tu sebagai institusi dah sebenarnya. Sebab tu ulama kata kalau kamu nak jaga masyarakat kamu kena jaga perempuan-perempuan kamu. Betul lah tu. Sebab kalau tidak teruk. Bahkan kamu boleh nilai kedudukan masyarakat itu berdasar kepada bagaimana amalan Islam perempuan itu. Kamu boleh nilai situ. Itu pandangan ulama. Baik, seterusnya kita ambil satu hadis lagi. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-23. Wa 'an Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'an Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum tu sebab mengambil kira semua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allah ala man taba, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redha Allah kepada mereka semua, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalaulah seseorang manusia itu libni Adam tu, kalaulah seorang manusia itu dia memiliki emas sebesar lembah, seluas lembah. Wadi ni makna lembah. Ada emas sebesar bukit, kita kata emas misalnya. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia masih lagi mengharapkan, dia masih lagi mahu untuk memiliki 2 lembah emas. Itu kurangan manusia. Dan sekali-kali tidak akan berhenti keinginannya itu, melainkan setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Wa yatubullahu ala man taba. Nabi akhir kata-kata dengan menyebutkan Allah Maha menerima taubat orang yang bertaubat. Ini beberapa perkara dalam hadis ini. Ibn Abbas dan Anas bin Malik kita telah bincang dah pada hadis sebelum ini berkenaan biodata mereka. Cuma tak apalah, waktu kita tak sebutlah. Dalam hadis ni pertama sekali Nabi kata manusia ni libni Adam. Manusia ni tak kira lah. Pensyarah hadis sebut, dia kata Ibni Adam ni Nabi nak isyarat pada manusia, bukan khusus pada orang Islam dah. Orang kafir rasa dia manusia, mana dia akan ada keinginan tu. Kena ingat, ni Nabi nak ayat kita sifat manusia yang Allah buat secara fitrah. Memang dia tak puas dengan dunia ni. Hai tak, kena ingat lah. Sifat tu dia boleh jadi tak molek, tapi ada, kamu kena bersedia. Kamu boleh atasi sifat itu. Boleh atasi. Sebab apa? Tengok sahabat Nabi. Para sahabat Nabi termasuk dalam Ibn Adam itu. Tapi bagaimana dia boleh kawal, dia boleh bersihkan diri dia daripada dunia. Walaupun dia kaya tetapi dia tidak terikat. Bagaimana dia boleh ubah, boleh kawal diri dia, nafsu amarah dia boleh kawal. Bagaimana? Tu Nabi nak ayat. Tapi kalau nak kira asal kejadian yang Allah buat pada manusia, begitulah sifat dia. Kena ingat tu. Sebab tu anak kita hak membesar bersama kita ini di segi tarbiyah. Sebab dia ada khusus bahagian tarbiyah hadis ni. Kita kena ingat anak kita tu dia ada semua sifat tak molek ada pada manusia sebenarnya. Seperti mana kita ni alhamdulillah betul ayah kita didik kita jadi molek. Kalau kita gagal, anak kita dia boleh jadi malakiyat, dia boleh jadi syaitaniat, dia boleh jadi belaka. Tu Nabi nak ayat. Maknanya kamu perlu berhadapan dengan manusia yang begitu sifat dia. Begitu sifatnya, kamu kena ingat. Jadi Nabi sebut sini pun benda yang paling berharga emas. Tak ada dah manusia lain pada emas ni kira barang yang paling berharga kira-kiranya. Lepas tu Nabi gambar ke seluas lembah, sebesar bukit misalnya kita emas. Tapi jiwa manusia tak puas, nak lagi. Kalau boleh 2 lembah, bertindak mati. Tu pun bukan kih, tu pun tak boleh dah perasaan nak tu kih mati. Sebab bila dia mati tak ada perasaan, tak ada apa kih tu ya. Kalau ada lagi, katakanlah mati tu ada lagi sikit-sikit, nak lagi.
Hak tu Nabi nak ayat. Jadi Nabi gambarkan kecuali bila dia mati, masuk tanah dalam mulut mana matilah. Itu bahasa kiasan. Jadi manusia ni tiba-tiba tidak mati, baru hilang. Apa tu? Kita alih dan nak berperasaan begitu, nak berkehendak begitu. Ni supaya lepas tu Nabi sebut walaupun begitu sekali sifat manusia, kecenderungan fitrah, kejadian naluri manusia kepada kebendaan begitu menebal sehingga begitu sekali kehendak naluri manusia, tetapi kena ingatlah Allah Maha Rahmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kesalahan setara mana pun Allah Maha menerima taubat. Hak tu ya Allah nak sebutnya. Cuma dalam huraian ni dia ada sebut beberapa perkara. Pertama sekali dalam hadis ni Nabi SAW nak cerita kepada kita bahawa hubbul insanil mal, hakikat kejadian manusia ni dia suka pada harta. Itu memang fitrah dia, Allah buat. Bila Allah buat manusia, Allah beri satu perasaan hub. Selain pada cinta kepada isteri, cinta pada anak, cinta pada dia, cinta pada harta. Dan anak isteri ni juga sebenarnya senarai sebagai harta lah. Yang kedua, Nabi nak mengajar kita supaya kita memahami tabiat manusia. Sebab kalau kita gagal memahami tabiat manusia, kita akan gagal nak mengawal manusia, kita akan gagal memahami manusia, kita akan gagal banyak perkara dalam berhadapan dengan manusia. Sebab tu kita wajib mengetahui tabiat manusia. Yang ketiga, Allah Maha menerima taubat. Apa sahaja kesalahan kamu, itulah hadis lebih kurang lah sebelum ni. Jadi kalau kita tengok Nabi Nabi guna bahasa yang agak terang sikit, kecuali kalau kita kalau bahasa Kelantan kat gini lah. Manusia ni dia tak akan berhenti perasaan dia nak pada kecuali bahan tanah. Kalau Kelantan dia bahan kecuali jilat cok tapi kasar lah. Kecuali jilat cok tu kasar lagi. Kecuali bahan tanah nak mati. Supaya manusia jadi tersentak. Dia buat sini dia ada uslub ni sebagai nak mempersendakan manusia. Kamu kena ingat, kamu tu jenis begitu. Sebab tu kita kena beringat. Orang alim ke, hak tidak alim ke, orang agama ke, orang tu dia kena ingat. Dia ada tu potensi tu, dia kena ingat. Jangan memang sebab tu kita tengok setengah orang tu. Banyak kita tengok orang alim, profesor, penipu, bagi usul dunia tak boleh lepas harta. Kenapa? Ni tu Nabi kata, jangan kamu fikir dia tutup lembar kat dia jauh. Jangan. Bahaya kalau kamu letak lagu tu, kena kamu. Jangan, mana kena beringat. Jangan kita sangka buruk, cuma kita beringat, berwaspada. Hak tu maksud dia nya. Nabi suruh beringat begitu. Okey, baik. Sebab dia ni hurapan ni semua saya tanda beberapa perkara. Di akhir ni molek dia dalam banyak-banyak huraian di akhir dia buat. Dia kata apa kesan? Ni rasa kita boleh kongsi ni. Sebelum itu di sini dia petik juga satu kenyataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab dia Madarijus Salikin. Ini kitab tasawuf sebenarnya. Ini kitab tasawuf. Tapi tasawuf tu cara hadis. Apa yang disebut? Ibnu Qayyim kata, dia kata sebenarnya taubat ni adalah merupakan maqam yang paling tinggi. Maqam yang paling tinggi. Kedudukan manusia yang paling tinggi kalau dia ada taubat, dia bertaubat, ini maqam paling tinggi. Dan bila seseorang itu mana sentiasa bertaubat, tak kiralah dia buat salah, dia sentiasa beristighfar, sentiasa mohon keampunan, sentiasa dia buat begitu, maka dia sebenarnya berada di peringkat yang paling tinggi. Di peringkat paling tinggi. Dan sebenarnya taubat dia itulah yang akan mengangkat dia naik darjat dalam agama. Itu ringkasnya begitulah. Disebut situ banyak, saya simpulkan begitu. Baik. Yang terakhir saya nak ambil untuk pemahaman kita, taubat itu dia ada kesan dia kepada manusia. Apa kesan tak? Bila seorang itu taubat, apa kesan dia mengikut agama kita? Inna taubata laha atharun hamidah 'ala al-insan wa min dhalik. Sesungguhnya taubat itu dia mempunyai kesan yang sangat positif dalam diri manusia. Antara yang pertama, taubat dia akan membuka, melebar, membuka luas di hadapan manusia jalan
Mana bila seorang itu bertaubat, maka taubat itu dia membuka jalan kefahaman kepada manusia, supaya manusia faham, manusia nampak bahawa dosa-dosa dia buat itu telah hancur lebur, dibersihkan oleh taubat itu. Dan dia mesti nampak begitu, seolah-olah dia buka pintu, dia nampak dosa dia, taubat mari bersihkan. Seperti yang disebut dalam hadis kan, bagaikan debu. Walaupun hak tu kita kata hak tu kini sebutnya, kisah orang tu bila dia mengumpat, bila dia bersungguh, bila dia mengumpat, ataupun apa dia, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dalam Quran sebut, janganlah kamu memusnahkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Lagu tu begitu juga mengumpat dan sebagainya. Ataupun kita sedekah je lah, kita sedekah, lepas tu kita ada sebuah tu, saya lah tu muncul kita pergi, tapi lain tak kenal kita kata dah, hilang habis sedekah kita. Bagaikan debu yang berada di atas batu licin ditimpa hujan yang lebat. Debu tu pergi mana tak tahu, licin tak ada, hasil yang kita petik tu hilang semuanya. Begitu. Jadi seseorang manusia tu kesan dia, kalau dia faham oleh, bila dia bertaubat, maka dia akan berasa, dia akan nampak dosa dia setelah dimusnahkan oleh taubat, hilang, tak ada dosa dia, kesan. Bila begitu, kesan dia lagi yang kedua, dia bila dia berasa dosa dia sudah tidak ada dengan sebab dia taubat, dia akan berasalah sebab taubat ni hanya Allah saja boleh, orang lain tak boleh. Dan Allah ni dia Maha tahu. Bila dia berasa begitu, maka dia berasa lebih confident, lebih yakin. Orang yang bertaubat dengan keadaan faham, dia menambah keyakinan diri. Ni yang besar ni. Yang ketiga, taubat akan mendidik manusia supaya menghargai diri dan menghormati dirinya. Taubat dia akan mengajar manusia supaya dia hormat pada diri dia, dan dia kena respect pada diri dia. Alhamdulillah aku ni telah bertaubat ini, jadi dia hormat, janganlah buat lagi. Dia marilah benda-benda yang positif. Gitu. Ayat keempat, taubat juga dia akan mengajar manusia supaya dia menerima dirinya seperti adanya, seadanya. Kita kena terima hakikat kita ni setara mana. Itu sebenarnya. Itu kesan taubat. Sebab tu taubat ni sangat positif. Sebab itulah ulama sebut, khusus dalam para sahabat. Para sahabat Nabi ni bila dia buat dosa, semua ulama kata itu sebagai jalan, langkah untuk meningkat naik dalam agama. Sebab apa? Sahabat ni umum gitu. Bila dia buat dosa, dia akan bertaubat, dan dia akan iringi dengan sedekah, dan dia akan lipat ganda ke usaha dia sampai mati. Begitu sifat sahabat. Cuba tengok Ka'ab bin Malik dalam hadis yang keberapa sebelum ini, bila 50 hari dia dalam keadaan terseksa, dipulau oleh Nabi. Tu ayat Quran membersihkan dia daripada kesalahan dia kerana tak keluar perang. Di samping dia sangat gembira, dah dia sedekah baju dah mula-mula. Lepas tu dia sedekah tanah dia, hak tinggal di Khaybar jadi tak sedekah. Tengok buat apa tu? Nak mendidik jiwa. Selepas ni dia ingat sombong, dia tak akan buat dah. Sebab apa? Tengok, terlepas tanah. Tu cara nak didik jiwa. Hadiah kereta, jual kereta, hadiah ke masjid misalnya, buat kesalahan, dia akan ingat sampai mati. Itu kesan dia. Jadi kesan tu dia lebih panjang daripada bertaubat biasa. Tu cara sahabat. Gitu kan. InsyaAllah hari ini kita ambil semula lah sebelum kita masuk. Jadi minggu depan insyaAllah kita akan masuk bab sabar ya. Bab sabar, dan kita akan baca bab sabri. Sebelum itu kita akan baca hadis yang ke-24, hadis terakhir yang tak ada. Kita sambung semula tu. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.